Kita masuk dalam bab yang seterusnya, bab majaa fi iqamatis shaf 212. Bab yang telah datang ia pada hadis membetulkan shaf. Hukum membetulkan shaf ada dalam hadis. Kita hari ni pasal ada line. Kita hari ni pasal apa? Ada kapek bagi kita. Shaf betul je lah. Tapi kalau kita pergi ada satu tempat, dia tak ada line-line. Kita kena pandai-pandai sendiri ya. Kena tahu hukum bagaimana nak membetulkan shaf tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, barisan dan apa dia ni? Barisan dan birai. Biri. Barisan dan birai. Kedudukan, tiang dan sebagainya. Baik. Berdiri sembahyang. Apa pun kena berdiri, tuan-tuan. Saya sakit lutut, apa pun berdiri dulu. Cari kerusi. Ada tak kerusi? Tak ada. Ada ke hak satu masjid kerusi pun kena curi? Lak sungguh lah. Hak kerusi lipat pun curi. Saya tahu dah, ni mesti kaki mancing ni. Pasal apa dia nak bawa pergi mancing, dia buka kerusi tu. Kerusi tu kan senang lipat. Hak tu pun hilang juga. Aduh. Dia marah sungguh kat masjid ni. Habis apa pun kalau ada dalam masjid semua aku nak curi. Nasib baiklah lampu kau panas. Kalau kau tak panas dengan kau pun aku kebah. Tu elok. Kasim Baba punya cerita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik, macam mana pun berdiri juga. Lepas tu sediakan sesuatu, duduk. Tapi kalau dah tak mampu juga berdiri tak boleh. Saya lagi melayah dan sebagainya. Okey, itu baru duduk. Sebab akhama. Maksud akhama, diri. Dah memang tak mampu, duduk. Kalau tak mampu, tidur. Ni demam sikit, sakit gigi. Wah, tak mayang, sakit gigi. Tak boleh mayang kan dengan sakit gigi. Tak mana pun dirikan maksudnya apa pun kuasa berdiri. Sebab nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup berdiri. Kan kita tengok orang besar mai, kita sanggup berdiri, tapi takkan depan Allah tak boleh berdiri. Kan? Dalam duk cakap-cakap, tengok ada orang besar tu, oi bangkit. Kan? Dalam satu majlis. Pasal apa dengan Allah Taala tak boleh berdiri? Diskriminasi dalam hal ketuhanan. Boleh jatuh syirik. Muslimin yang dirahmati Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula membetulkan shaf, yakni jangan memberi bengkang dan bengkok. Akan dia itu amatlah disuruh syarah. Islam cukup minta akan dia supaya mencapai sekalian kelebihan oleh orang-orang yang berdiri sembahyang dan tiada dijadikan Allah Ta'ala berselisihan hati kita. Tanda nak tengok masyarakat tersebut betul tak akal fikiran mereka dalam fahaman yang satu, maka lihatlah pada shaf mereka. Pasal apa yang lebih ke tepi sikit? Pasal apa? Pasal apa yang ke belakang sikit? Pasal apa yang ke depan sikit? Sebab apa? Tak berkenan dengan orang duduk sebelah. Dia siapa? Nampak? Hati tu. Nak tahu tak tahu, tengok shaf. Kadang-kadang dia kira tapak dia kangkang bagi luah. Pasal apa? Sekali lagi dia nak ambil spot, dia nak ambil pot dia lagi. Tu yang dia kangkang bagi luah. Hati tak betul. Tu iblis dah main dah dia. Nampak? Lepas tu ke belakang, ke depan, dah sambil-sambil berdiri, bangkit-bangkit, pijak kepala kawan. Hak belakang macam mana tak pijak sungguh. Orang bangkit, tuan-tuan, paksi kita ketika sembahyang iaitu ujung jari kita. Tu sebab disuruh kepak. Ni dak bangkit-bangkit, dia pergi ke depan, saat dia pergi ke belakang. Nasib baiklah ada line ni. Kalau tidak, Pak Long ni pasal duduk tahu tu, tengok Ustaz Nordin tengok tu, duduk tepi aku dah. Pasal apa? Dia bangkit-bangkit, dia jalan. Dia bangkit-bangkit, dia jalan. Kena 20 rakaat sampai depan Ustaz Nordin. Ada celaru lah. Itu saya kata, di manakah paksi kita? Itu di kepak kaki. Itu sebab sunat. Ketika duduk dalam tahiyat iftirash, dalam tawarruk, dalam iqa'a lagi lah. Sebab iqa'a kita pacak dua-dua. Itu iqa'a. Itu ada mazhab. Kita pacak. Ke mana pun kita pacak. Maksudnya, kita tak lari daripada kedudukan asal kita. Kaki kanan kita sebagai paksi. Tak mana pun macam tu. Sampai tahiyat akhir pun duduk macam tu. Tapi kalau hak jenis pasang X, celaru. Dia duduk dia pasang X. Bila dia pasang X, dia nak bangkit sekali lagi. Undak balik. Gena. Kan? Belajar lah macam mana Ustaz. Lah baru nak belajar duduk pelan-pelan lah.
Nasib baiklah ada line. Kalau tidak, tak tahulah duduk tang mana dah. Sebab pastikan kaki tersebut, itu di antara syarat sah sujud, kaki kena ni. Sebab apa? Paksi kita. Di situ kedudukan kita. Hak yang jenis ikut dan ni, dia. Minggu lepas saya kena pijak dengan Tok Arab. Tang ni. Tu tang tu saya duduk. Tok Arab tu dia bangkit-bangkit macam mana tu? Dia pijak. Aduh. Sikit punya luah ke? Ruang dah. Tak, pasal bila dia bangkit, dia suka berjalan dulu. Pasal dia tak berpaksikan jarinya tadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu kata. Baik, kita tengok balik Itu tandanya tiada dijadikan Allah Ta'ala berselisihan hati orang yang bengkang-bengkok softnya. Allah Ta'ala nak tunjuk dekat kita, orang ni selisih hati sama kita. Mungkin ada sebab lah. Di dalam perut seorang, dalam hati, dalam perut kita lah, ke atas orang yang daripada bermusuh-musuhan dan berbenci-bencian. Tengok-tengok Allah yang duduk sebelah, bertaram lama dah, dendam lama dah. Marka dia masa kita 20 dulu, dia sapu marka aku. Lo duduk bertaram lagi, tak mau duduk rapat. Tentu kita nampak dah. Maka kerana dia saja habis. Maka tidak boleh berdendam, tidak boleh berselisih faham dalam sembahyang. Apatah lagi dalam keadaan luar daripada sembahyang. Nak jamin masuk syurga ni tuan-tuan. Dan berbenci-bencian dan berlayan-layan kehendak dan masing-masing berlayan kehendak, dikangkang bagi luar. Allahu Akbar. Hak sebelah tom belah ni ambil peot boleh kepala mana. Dia duk kira dia macam tu tuan-tuan. Macam tu. Perempuan sekadar mana, tapi kafir. Allahu Akbar. Yang ni kena bagi sampai. Bukan macam tu. Ni dah Allahu Akbar. Mana mazhab pun tak tahu. Dia mesin padi. Allahu Akbar. Allah. Dia hayun tu terang nak sampai tu. Apa nak kata? Ni mana punya mazhab ni? Allahu Akbar. Itu boleh. Hanafi bawah pada pusat. Hambali, Syafi'i, Maliki. Tuan-tuan yang mana? Allah. Tak ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Tu dia lah kata. Di situlah terletaknya. Tak apalah yang duduk tepi kita Hanafi kah, Maliki kah, dia duduk berdiri macam tu dia duduk macam tu kah, dia duduk macam tu kah, Hanafi kah, Hambali kah, janji soft betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebab bila kita pergi ke Mekah, kita tahu walaupun kita berlainan mazhab, walaupun kita berlainan keturunan, walaupun kita berlainan bangsa, tetapi kita tetap duduk saf yang pertama. Kita duduk saf yang sama, tetap dalam keadaan betul. Itulah yang paling ditakuti oleh Yahudi laknatullah. Selagi mana saf itu betul, selagi mana adanya sembahyang, lagi mana adanya tawaf, dia cukup takut. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Bermusuh-musuhan. Dia kata di sini, dan kehendak dan masing-masing amalan. Macam-macam amalan, macam-macam perangai punya duk ada. Dia turun-turun sujud tu dia punya dia buka. Kawan tu sujud tahu lah, sujud atas siku dia. Tung bagi. Dia suruh kot ni. Dah, kita bila dah sembahyang, walaupun kita jenis orang besar, ra'i orang yang sebelah. Ikut keadaan, jangan kira kita ya. Satu lagi taswish. Apa dia taswish? Bismillahirrahmanirrahim. Tu taswish nama dia. Jangan penting diri dalam sembahyang. Tu imam duduk depan, dia duduk soft 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. No ganggu hak dia. Allahu Akbar kabiru. Wallah. Tashwish nama dia. Iaitu dia mengeluarkan susah. Mengganggu orang lain. Itu pun termasuk dalam kita penting diri ketika solat. Dah, kalau takat kita tengok, dia tak dengar sangat pun, cuma ada. Itu tak apa. Itu bukan batal apa, bukan nak kacau orang. Sebab dia nak bagi makhraj betul. Lantak pergi ke dia lah. Yang masalah dia kita pun aduh. Kan maksud kan? Celahu pula. Ni kalau tuan-tuan jadi imam dan tak tahu lah. Macam lepas-lepas sebenarnya tadi sosial macam nak sebut tu. Ganggu kita. Kadang-kadang ayat dah lah kita baru nak hafal, dia buat sosial belangi belakang. Tu penting diri. Kita kata Muslimin yang dirahmati Allah.
Sabit kepada hadis Nabi SAW dalam perumpamaan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Musa At-Tirmizi, demikian bunyinya. Anin Nu'man bin Bashir qala kana Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala saf kami, yakni yang terbelakang ditariknya ke hadapan, hak belakang tarik depan. Maka bila kita jadi imam, kita kena tengok dulu, jangan duk kira-kira start ngorah, tak noh penumpang tak cukup, patah balik idaman suri noh, tinggal dah seorang dah. Bila jadi imam, jadi driver ni kena tengok dulu, masuk, sebab itu sunnah. Suruh masuk, tengok kau tu kangkang luah, awak yang kangkang luah kan, mau duk kata macam tu, saya gaut tu imam, tak apa. Ni awak yang duduk tang ni budak, dah kena sebut ni budak ni, pasal duduk tang ni pula putih soft tuan-tuan. Kalau budak-budak tambah-tambah tak kaitan, pergi tolak duduk tepi, nampak pergi duduk tepi, ambil, tak kena sebut. Loh, dia nak bawa cucu dia juga, ajang. Kita kena belajar dulu, kita kena belajar dulu cara nak bawa budak-budak, sebab budak-budak tadi dia boleh jadi putus saf. Apa putus saf? Putus saf, kita terpisah daripada jemaah, sembahyang tak sah. Okey, muslimin dirahmati Allah, tolak budak-budak duduk tepi. Kalau dia dah khitan boleh duduk, tetapi tengok keadaan dia tu dalam keadaan macam mana. Lagi duduk rurah kacau orang tu, dia pergi pijak canggu kaki pakcik sebelah pula, bangun ni pun kan, kawan dah lah makan ayam kaki, so jaga-jaga bagi elok, tak bagi tepi dan sebagainya, bagi belakang sekali. Muslimin yang dirahmati Allah, itu dipanggil warna masjid. Orang gila jaga, jangan bagi masuk orang kurang cerdik, sebab dia boleh menghilangkan kekhusyukan khudu orang-orang yang nak sembahyang. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, hadis yang berbunyi, diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala saf kami, yakni yang terbelakang ditariknya ke hadapan, yang terlepas ke hadapan ditolaknya ke belakang, dan disamakannya bahu kami seorang yang di sebelah kanan. Belah kanan mula, lepas tu kiri ikut, kanan mula, kiri ikut, kanan kiri sampai penuh. Ini imam, ini makmum, kanan belah dulu, sebelah kanan dulu, lepas tu mai tambah kiri, mai kanan dulu, mai tambah kiri, maka jadi banyak. Ni dak kanan, belah nu penuh, belah ni buat tak masuk, dia kurang pahala, dia kata. Siapa ajak mbau masuk soft ni, kanan dulu masuk kiri, kanan dulu masuk kiri. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Terlepas kehendak ditolaknya ke belakang dan disamakannya bahu kami seorang yang di sebelah kanan. Sama hak kanan, hak kiri sama. Sama hak kanan, hak kiri sama. Okey, dengan sebelah kiri. Demikianlah saf-saf kami betul dan lurus sebagai kayu anak panah. Straight. Ni tengok, oh boroi pun ada. Tu bukan, dia pakai bau. Boroi tu cerita lain lah kan. Dia yang tengok sama ni di bau kita. Maka sebab diluruskan, dibetulkan oleh Nabi akan saf kami, dan diambil berat ia, kata Nu'man bin Bashir. Sebab apa Nabi buat macam tu? Nak ambil berat ia pada meluruskan kerana beberapa hikmahnya. Ada hikmah kita lurus saf, seperti yang tersebut di dalam masalah 213. Baik, kita bincang masalah 213, saf dan hikmah dituntutkan lurusnya saf. Tuntut tuan-tuan, jangan masuk-masuk terus Allah Akbar, tengok dulu kita kiri kanan. Kalau kita duduk belah kiri, tengok belah kanan. Kalau kita duduk belah kanan, perbetul lah kawan lain, sebab kita yang duduk belah kanan membetulkan belah kiri. Yang kiri kena tengok kanan. Dia yang dia tahu masuk-masuk, dia tengok belah dia, tak pun dia tengok tu imam ya. Kaki tak betul, bau tak betul, apa cerita? Muslimin yang dirahmati Allah. Ya saudaraku, adalah sebab dituntut lurus itu dan betul saf sembahyang itu ialah supaya tiada Tuhan perselisihkan hati orang yang sembahyang tu. Kita nak duduk bagi betul kerana takut Allah selisihkan hati kita. Selisih ni maksudnya kita tak suka ke orang, kita duk kira kita. Moga-moga kita tak selisih hati dengan orang, sebab semuanya bersaudara kan. Bila dah kata kita bersaudara, maka kita tak boleh kata-kata diri kita saja.
maka kita kena duduk bagi sama dengan orang lain, maka tidak terselisihlah hati kita. Ada orang hari ni dia suka bawa diri dia sendiri, dia tak mau duduk dalam masyarakat, dia pergi buat rumah atas bukit, dia buat apa? Sebab apa? Dia telah menselisihkan hatinya dengan orang lain. Siapa nak tolong dia esok? Tak ada, tak apa, aku ambil lah Nepal mai jaga rumah aku. Nepal tu esok nak telkinkan dia. Muslimin dirahmati Allah. Contoh banyak. Jangan tinggalkan masjid, pergi duduk tak mana pun, jangan tinggalkan surau, jangan tinggalkan jamaah. Sebab dia takut selisih hati kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Supaya tiada Tuhan memperselisihkan akan hati orang yang sembahyang itu setengahnya daripada setengahnya. Semua kita bersangka baik. Sebagaimana kata Imam At-Tirmizi, faqaraja yauman fara'a rajulan kharijan sadruhu anil qaumi. Maka keluar Nabi pada satu hari kerana sembahyang berjemaah. Ia pun berdiri di hadapan, berdiri hendak sembahyang, hampir ia mau mengangkat takbiratul ihram, maka nampak ia akan laki-laki Badui yang bersama-sama saf itu keluar dadanya, terkeluar sikit dadanya. Ni cerita hadis. Yakni berdiri keluar lepas ke hadapan sedikit dadanya daripada saf kaum itu, dia terlepas. Nabi nampak tu, kata kena tengok. Nabi nampak Badui ada berdiri terlebih ke depan. Maka apakala melihat Nabi akan hal demikian, lalu bersabda dia, faqala la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah biyadil wujuhakum. Nabi kata apa sabdanya? Maka sabdanya, hai hamba Allah, demi kamu samakan dan luruskan saf kamu, atau memperselisihkan Allah Ta'ala antara mukamu. Waktu pasal bila kita tak mau nak lurus, bila jumpa orang muka macam cah rumah, hati kita terselisih. Kuan ni tak betul, kuan ni tak betul. Pasal apa? Sembahyang tak mau masuk saf yang betul. Kita tengok orang muka yang tak elok, hitam ni mesti game cah rumah. Hati kita tak elok. Bila hati tidak elok, tubuh badan akan ikut hati. Fa idza fasada jasad kulluh. Apabila dia rosak hati tadi, maka rosaklah segala amalan dia. Kalau amalan, kalau tubuh badan kita nak tahu tang mana yang perlu kita betul adalah hati. Kalau dalam kehidupan ibadah kita yang perlu kita perbetulkan apa dia? Ibadah, solat. Sebab awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang Allah akan tanya di hari kiamat amalan apa? Solat. Maka solat rosak, habis rosak semua. Kalau dalam hal tubuh badan, apa yang perlu kita jaga? Hati. Kalau dalam soft pun kita tak boleh nak masuk, maksudnya hati kita busuk, hati kita tak elok. Jagalah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Kata Imam Nawawi, bermula makna kalam Nabi yang memperselisih Allah Ta'ala antara muka kamu itu ialah disapunya dan dihapusnya orang yang tak mau duduk saf yang betul ini. Maksudnya kata Imam Nawawi, disapunya dan dihapusnya dan diubah rupanya. Allahu akbar wa a'udzubillah. Orang yang macam ni kata Imam Nawawi, mungkin dalam kehidupannya Allah ubah muka dia. Mungkin jadi khinzir, mungkin jadi binatang, ataupun muka dia kelam ya, walaupun dia pakai fair lovely tiap-tiap hari. Orang tengok kelam ya, tapi dulu kecil-kecil putih pasal apa? Allah ubah muka dia, tak ada nur. Sebab apa? Dia tak mau masuk saf ya. Imam Nawawi kata, bukan saya kata. Dan mungkin dalam keadaan kematian dia berubah. Dalam kitab Nasakh, kitab karangan guru saya Nuruddin Al-Banjari, dalam tu ada cerita. Bila saya sebut nama tu mesti ada ni. Nuruddin Al-Banjari kata dalam kitab tersebut yang saya baca, saya berguru dengan dia, kitab ni dia kata ada seorang makhluk Allah apabila dia mempertikaikan tentang nasakh ini, apabila kita terlaju sikit pada imam ataupun kita memperselisihkan saf kita, Allah ubah ke? Allah ubah dia sungguh. La tu juga. Tu zaman Nabi dulu. Dia kata takkan kot macam tu.
Dia sampai-sampai diceritakan dalam satu cerita hikayat para sahabat, iaitu apabila dia mempertikaikan tentang hukum-hukum yang telah disebut, dia berjalan dalam satu kumpulan, dia nampak ada khinzir betul. Bila dia berjalan-jalan, tiba-tiba dia teringin nak duduk merangkak juga. Bila tiba-tiba dia, sahabat nampak, bila dia tiba-tiba dia nak merangkak, terus berubah badan dia menjadi khinzir. Dalam Quran ada sebut kunu khiradatan khasiin, jadilah kamu seperti beruk terkinja-kinja, khasiin, yang cukup hina. Dalam Quran surah Baqarah. Maksudnya jangan pertikai hukum Allah. Kalau kata macam tu, tolong jangan pertikai. Tambah-tambah lagi dalam saf kita, duduk bagi elok, takut Allah ubah, kata Imam Nawawi, sifat kita. Kalau tak muka aku elok lagi, perangai macam jebon juga. Tu yang perangai huduh tu, pasal kes saf saja perangai huduh. Pasal apa? Tak mau masuk saf betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Okay. Kerana Nabi SAW ada menyebut dalam bersabda, ya ja'alallahu ta'ala suratihi suratul himar. Apa dia himar? Keldai. Siapa yang tak mau duduk saf yang betul, Nabi ada sebut. Artinya menjadi Allah Ta'ala akan rupanya sebagai rupa keldai, orang yang tak mau duduk betul dengan saf, dalam saf. Waktu duduk petikai pula. Dan kata khila, kata satu lagi, diubahkan sifatnya. Sifat ni maksudnya perangai dia. Muka tak jadi himar, tapi perangai macam himar. Kok lah tengah malam, dia tidur. Tengok dia tidur macam mana. Ambil ludia, perangai macam himar. Kadang-kadang macam himar lagi. Macam mana himar? Himar ni maksudnya dia makan, dia macam khinzir. Khinzir ni di recycle, maksudnya dia makan balik najis orang macam apa semua. Himar ni salah satu sebab haram makan daging dia. Kerana apa? Dia lepas dia buang, selagi malam-malam dia tak tahu nak buat apa, dia makan balik. Tu sebab dia. Tu perangai dia. Saya depan mata saya tengok, pasal di Mesir berlambak lah. Habis dia tak tahu nak buat apa, tengah-tengah malam dia makan. Lepas tu mai pukul 4 pagi, dia bunyi. Mungkin kita jadi macam tu. Allahu a'lam. Basuh tangan tak lepas basuh bungkuk? Dok, tangan kanan lah sumbat nasi, tangan kiri pun sumbat nasi. Lebih kurang. Nampak? Makan tangan kanan bukan tangan kiri. Dia jadi dah berubah dah sifat-sifat kita kepada benda yang tercela. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan kata khilaf, kata itu tadi berubah sifatnya dan bermula yang zahir. Wallahu a'lam bahwasanya makna tersebut. Yang mana satu zahir, antara berubah sifat atau berubah rupa. Wallahu a'lam. Dijatuhkan antara kamu bermusuh-musuhan, yakni bila kita duduk tak sama saf, bermusuh-musuhan dan berbenci-bencian dan berselisih-selisihan di dalam hati, tiada mau bersentetangan apa-apa sesuatu bicara. Hari ini sebab itulah pecah belah masyarakat Islam. Sebab apa? Tak mau mai sembahyang jemaah. Sebab apa pecah belah masyarakat Islam? Mai sembahyang tapi tak mau duduk saf yang sama. Pecah lagi. Pasal apa? Berpunca daripada sembahyang jemaah sahaja. Nak bagi elok, duduk elok-elok. Nak bagi elok, panggil mai sembahyang. Nak bagi elok lagi, macam mana nak bagi elok masyarakat? Suruh mai jemaah. Macam mana nak bagi elok lagi? Dah mai jemaah pun duduk selisih lagi. Saf betul. Sehingga Saidina Umar ditugaskan, dia tarik pedang dia, dia halau daripada kanan ke kiri. Siapa yang tak sama aku tikam. Tanggungjawab Saidina Umar. Bermaksud takut selisih faham. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah. Sat lagi semayang tengok bagi betul. Kalau orang lain betul, takut kita tu yang tak betul. Okey. Baik. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samrah dan Barra dan Jabir bin Abdullah dan Anas dan Abi Hurairah dan Aisyah. Hadis ini mutawatir, diriwayatkan oleh orang yang ramai. Kata Abu Isa, bermula hadis Nu'man bin Bashir ini adalah hadis hasan lagi sahih. Tolong jaga saf kita bagi elok. Muslimin yang dirahmati Allah. Masalah seterusnya saf dan hukum membetulkan dan meluruskannya. Apa hukum? Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah 213 itulah menunjukkan bahawa saf itu dituntut akan dia membetulkannya
dan meluruskannya. Kata Abu Isa, dan ada datang riwayat hadis lain iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamama salah iqamatus saf min tamami, setengah daripada kesempurnaan saf itu ialah membetulkan saf sembahyang. Di antara sahnya sembahyang kita bermula daripada sah sembahyang. Kalau tak betul maksudnya tak sah. Okey, baik. Yakni jangan berdiri bengkang-bengkok, tanda-tanda tidak sahnya sembahyang kita dalam jemaah. Begitulah, jangan duduk belakang tiang, jangan duduk tepi budak, sebab dia terkeluar daripada saf, maka tidak sah lah. Dalam banyak ada tiang, dia main duduk tepi tiang. Ni ada tiang, ni jemaah, kotlah dia nak pergi tanggung kata ni, dia duduk tepi tiang seorang-seorang. Tak sah orang macam ni, sebab dia tak termasuk dalam saf. Tapi kalau ada dua orang, boleh. Tariklah siapa-siapa main duduk tepi tiang. Dalam orang duduk sembahyang, tang ni sah penuh, dia pergi duduk sah penuh sebelah dinding seorang-seorang dia, tak sah. Tak sah sembahyang macam tu, sebab dia terkeluar daripada saf. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan ada datang riwayat iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya dah baca dah. Kata Abu Isa lagi, dan telah diriwayat oleh orang yang daripada Umar Al-Khattab bahwasanya adalah ia mewakilkan dan menjadikan beberapa orang menjaga membetulkan saf-saf sembahyang. Pada zaman Nabi dia sendiri jadi wakil. Wakil apa? Dulu jaga orang dalam saf. Masa dia jadi Amirul Mukminin, dia wakilkan. Sebelum sembahyang dia akan wakilkan setiap saf ada orang akan jaga untuk betulkan sembahyang. Takkan tuan-tuan hari nak kena buat kot. Ni ada itulah. Ni line ni lah dia ikut yang tu dah lah. Tiba-tiba dia nak duduk tengah-tengah, yang ni tarik pergi bawa Bukit Tekuh pergi cek. Gila gamak kot. Tentu dia nak duduk depan seorang-seorang, dia nak duduk belakang. Telefon lah ambulan main ambil pelan-pelan kan. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka tiadalah ia mengangkat takbiratul ihram, yakni Sayyidina Umar pada masa ia menjadi imam sembahyang itu, melainkan kemudian daripada dikabarkan orang kepadanya bahwasanya segala saf sembahyang itu telah sama rata. Dia wakilkan pada orang lain, duduk tolong tengok teropong. Betul dah. Saf kedua betul, saf ketiga baru dia Allahu Akbar. Kalau tidak dia takkan sembahyang. Lagi mana saf tak betul. Itu Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman bahwasanya keduanya menjaga. Itulah Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali adalah penjaga barisan saf ketika mana Umar menjadi khalifah. Dan mata-mata mematai mim alif mim ta mata-matati, apa dia ni dia tulis ni, mengamati Allahu Akbar, akan betul dan lurus saf sembahyang itu, dan berkata keduanya istau. Artinya sama-sama berdiri, betulkan saf, luruskan saf, dan matikan telefon. Itu tambah. Matikan telefon bimbit. Itu tambahlah. Pasal apa? Allah, tato dia menyanyi lagu Siti Nurhaliza pai. Cendoi lah mana orang duk baca Fatihah dia duk cendoi lah mana pula dah. Aduh, tu yang kena kata hari ni. Betulkan saf, dah rapatkan saf, matikan telefon bimbit. Tak lagi hang mati. Abang mau dak abang macam tu. Dia tak peraya, dia lupa kan macam mana tu. Nampak tak? Tolonglah tutup tuan-tuan. Tolong. Kesian kata imam li ila fi Quraisy ila fihim, tata bunyi lagu tersentut tu imam ni tang mana sambung kata. Dia apa hafal lagu tu. Tata bunyi nantimu di pintu sorga bunyi pun. Dia hafal waktu naik skuter dulu. Tak kecelaru ke? Baik. Panggilan Allah lebih baik daripada panggilan manusia. Ambillah tu. Okey. Baik, masalah 215 habis. Last. Siapa nak terkencing tunggu Ustaz. Saf dan ulama yang berkata wajib membetulkannya.
Wajib betulkan saf ni antara ulama-ulama mengatakan kata Khustalani dan telah mengambil dalil oleh Ibnu Jazam bagi mengatakan wajib menyamakan dan meluruskan saf sembahyang itu dengan sebab janji tidak baik dan bala seperti yang tersebut. Siapa yang tak betul, masyarakat mana yang tak betul saf, mana-mana masjid yang tak betul saf, tunggu bala Allah akan turun. Takut tak tuan-tuan? Maka betulkanlah saf sebelum bala turun. Bala duk kisap tak apa, dia turun mai pi macam mana pun, ni bala Allah Ta'ala. Kalau takut bala Allah turun, duduk saf bagi elok, tengok saf bagi elok. Okey, kata Qustalani. Okey, seperti yang tersebut di dalam masalah 213, itu kerana bahawasanya mengkendaki maksud hadis itu kerana wajibnya. Sebab itulah wajib duduk tolong betulkan saf. Sebab apa? Takut turun bala. Tetapi sabda Nabi pada hadis yang lainnya mengatakan fa inna taswiyatus sufuf minat tamami shalah, artinya maka bahawasanya menyamakan saf dan membetulkan dia adalah daripada kesempurnaan sembahyang. Ada ulama lain pula balas balik, kata dia tak turun bala, tapi nak kata sempurnanya sembahyang. Maksudnya siapa yang tak duduk dalam saf yang betul, dia tak sah sembahyangnya. Apa pun tuan-tuan ambil lah, kalau tak sah sembahyang, di antara jemaah yang tak sah sembahyang, takkan tak turun bala kot. Kalau turun bala atas dia yang tak sembahyang, dia kata dia sembahyang tapi dia tidak sah sembahyangnya, Allah turun bala, kat kita tak kena kah? Akan kena juga. Macam itulah jawapannya. Apa pun dia mesti mai bala juga. Di antara kita, ni boleh kata semuanya sembahyang, ada 2-3 orang yang tak sembahyang, tuan-tuan rasa selamat kah? Tak selamat. Tuan-tuan dah didik anak-anak dah di rumah dengan sembahyang, dengan apa, tapi tuan-tuan tak pernah berubahkan masyarakat tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan selamat kah? Tak selamat. Lepas-lepas keluar dia penyakit masyarakat di luar duk tunggu dia dah. Itu maksudnya peranan kita bukan hanya dalam rumah, peranan kita bukan hanya dalam masjid, peranan kita luas. Kena tolong perbetulkan yang mana ada. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Faham? Ini hadis memalingkan maksud daripada hadis 213 itu kepada sunat juga. Ada juga mazhab, ada ulama kata betul saf tu sunat saja. Baik, saya nak tanya, tuan-tuan pembetul saf ni ikut mana? Kaki, bahu, tumit, ibu jari. Ini tak ada dalam SPM, tak ada. Tapi tanya apa lah. Tuan-tuan pembetul macam mana? Tumit. Lagi ada kata bau, sebab ada bau, ada disebut dalam hadis. Okey, buku lali. Ada juga, jangan terkejut tuan-tuan, dia betulkan saf melalui ibu jari. Ibu jari dia duduk betul dengan ibu jari kawan. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tak pakai. Kalau betul ibu jari tuan-tuan, tu Arab, dia saiz 9, tuan-tuan saiz 5. Tuan-tuan lepas ke depan, dia lepas ke belakang. Kok lah dengar tak? Dia pakai ibu jari. Oh, pakai ibu jari, payahlah tuan-tuan. Dia pakai tumit ataupun buku lali kita. Sebab di situnya betulnya bau. Mana ada orang kaki peot macam tu. Tak peot. Kaki dia jadi macam tu. Kaki jadi macam tu, badan lepas ke depan, kaki lepas ke belakang. Jadi macam robot pula dah. Tak ada, dia mesti betulnya. Okey, sebab paksi kita, berdirinya kita, betulnya kita adalah melalui otak, terus ke bawah, terus ke kaki. Tapi kalau ke belakang, saya lagi dia terlentang. Kalau dia ke depan, saya lagi dia sembam. Macam tu saja. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Dan ialah mazhab Syafi'i dan Abi Hanifah dan Malik. Betul saf ni sunat sahaja. Siapa kata? Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik. Tak kata wajib. Siapa yang kata wajib? Ada siapa saya tak sebut di sini? Saya sebut yang kata sunat ialah Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Siapa yang saya tak sebut? Hambali kata wajib. Sah. Kalau takat tak betul-betul itu tak apa lagi lah. Tapi betul dah, ada. Kan? Tapi kalau lepas ke depan juga tu saya kata pegang pelan-pelan bawa pergi Bukit Teguh. Cek dengan otak tak kena kot. Tu je lah. Tapi ingat, kadang-kadang walaupun dia sunat, buat tak apa, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, tetapi lebih baik buat.
Dan bermula janji bala. Yang kata bala tadi Qastalani kata wa'ida di dalam hadis itu ialah kerana mengeraskan, nak bagi kata takut dan menyuruhkan dengan kuatnya. Maksudnya walaupun dia sunat tapi dituntut. Faham? Dituntut buat. Kata sunat, ini Imam Hambali kata wajib. Yang 4 mazhab lagi kata sunat saja membetulkan saf. Tetapi datang pula yang kata tadi bala. Kalau siapa tak betul, beringatlah. Okey, takat tu saja tuan-tuan, insya-Allah.